Salam sejahtera. Jadi untuk kali ini kita akan membuat sedikit ulang kaji bab 5 iaitu penyelesaian masalah ungkapan algebra. Jadi saya akan membincangkan beberapa soalan dalam buku kerja 1 dan untuk kali ini kita lihat latihan subtajuk 5.1 muka surat 27. Okey, jadi untuk soalan 4, rajah 1 menunjukkan dua jenis kereta yang disewakan oleh sebuah syarikat. Encik Hafiz membawa keluarganya melancong ke Pulau Langkawi. Dia menyewa P buah kereta X, dan Q buah kereta Y. Q buah kereta Y yang boleh memuatkan semua ahli keluarganya. Jadi di sini terdapat kereta X dan kereta Y yang boleh memuatkan bilangan orang yang berlainan. Jadi untuk soalan A, berdasarkan situasi di atas, tulis satu ungkapan algebra, untuk mewakili jumlah ahli keluarga Encik Hafiz. Jadi saya telah sediakan satu jadual untuk memudahkan kita mengisikan maklumat ke dalam. So jenis kereta terdapat, lihat di bahagian bawah ini. Jenis kereta terdapat X dan Y. Bilangan muatan untuk X adalah 5 orang berdasarkan kepada rajah 1 dan bilangan muatan untuk kereta Y adalah 7 orang. Jadi, bilangan buah kereta. Katakan saya bagi contoh ini. Katakan bilangan buah kereta untuk X adalah 2. Maka bilangan penumpang adalah 5 darabkan 2 dan kita mendapat 10. Katakan untuk kereta Y terdapat 3 buah kereta Y. Jadi, bilangan penumpang dalam kereta Y adalah 7 darab 3 buah. Jadi, kita dapat 21. So, ini adalah bilangan penumpang yang menggunakan kereta X dan 21 adalah bilangan penumpang yang menggunakan kereta Y. So, indirectly kita kata 5 darabkan dengan bilangan kereta. Darabkan dengan bilangan kereta dan akan memberikan kita bilangan penumpang untuk setiap jenis kereta. So, back to this question. Soalan ini, dia menyewa P buah kereta X dan Q buah kereta Y. Jadi, bilangan penumpang untuk kereta jenis X ialah 5 darab P. Ingat, P ialah bilangan buah kereta. Kalau 1, 5 darab 1. Kalau 2 buah kereta, maka 5 darab 2. Jadi di sini 5 darab P mendapat 5P. Untuk kereta jenis Y, 7 orang dalam setiap kereta dan terdapat Q buah kereta Y. Maka 7 darab Q, 7Q. Jadi untuk menjawab kepada soalan A iaitu menuliskan satu ungkapan algebra mewakili jumlah ahli keluarga Encik Hafiz, maka kita boleh kata jumlah ahli keluarga ialah yang terdapat dalam kereta X kita tambahkan dengan yang terdapat dengan kereta jenis Y. So kereta X adalah 5P dan kereta jenis Y adalah 7Q. Maka ini adalah ungkapan untuk menunjukkan jumlah ahli keluarga. Okay, kemudian kita lihat kepada soalan B. Jika Encik Hafiz menyewa 5 buah kereta X dan jumlah bilangan ahli keluarganya ialah 46 orang, berapakah bilangan kereta Y yang disewa olehnya? So, di sini diberikan dua nilai dan kita carikan bilangan kereta Y. Jadi, katakan saya menggunakan jadual yang sama ini. Sekarang, untuk kereta X, terdapat 5 buah kereta X. Untuk kereta jenis Y, kita tidak tahu berapa. Dan jumlah keseluruhannya adalah 46. So, kalau ada 5 buah kereta X, maka bilangan penumpang untuk kereta jenis X ialah 5 darab 5, iaitu 25.
Jadi, bagi menjawab kepada soalan B, jumlah ahli keluarga ialah 25 tambah 7Q, sebab kita tidak tahu lagi berapa bilangan kereta Y, sama dengan 46 nilai yang diberi dalam soalan B. Jadi di sini 7Q sama dengan tambah 25, tambah adik-beradiknya adalah tolak, jadi tolak 25. Okey, tambah 25 akan menjadi tolak 25. Maka hasil tolak di sini adalah 21. Okey, Q mewakili bilangan kereta Y. Di sini masih lagi terdapat nilai 7. Saya ingin carikan 1Q. Jadi, Q ialah 21 bahagi 7. Imbas kembali, kalau 7Q maknanya 7 darab Q. Darab adik-beradik adalah bahagi. Jadi 21 bahagi 7. Dan jawapan akhir adalah 3. Maknanya terdapat 3 buah kereta Y. Seterusnya, kita akan melihat kepada muka surat 33, Masteri Kendiri, soalan 1. So, dalam soalan 1, raja di bawah menunjukkan tinggi bangunan A dan B. So, ini adalah tinggi untuk bangunan A dan 11Q tolak 7 meter ialah tinggi untuk bangunan B. Kira jumlah tinggi bagi 4 bangunan A dan 7 bangunan B dalam sebutan P dan Q. So, jumlah tinggi ada 4 bangunan A dan 7 bangunan B dan tuliskan dalam sebutan P dan Q. Maknanya dia bukan nakkan jawapan dalam nilai tetapi dalam bentuk sebutan yang ada P dan Q. So, kalau hanya ada satu bangunan A, maka tingginya adalah 8P tambah 3 meter. Kalau ada 2 bangunan A, maknanya 2 darabkan 8P tambah 3 meter. Kalau ada 10 bangunan A, makna 10 darab 8P tambah 3. Jadi, nombor di depan ini adalah berapa bilangan bangunan tersebut. Jadi, konsep yang sama kita boleh aplikasikan untuk bangunan B. Jadi, dalam soalan ini, dia inginkan jumlah tinggi. So, jumlah tinggi untuk bangunan A dan bangunan B. Ada 4 bangunan A dan 7 bangunan B. Jadi 4 darabkan tinggi untuk satu bangunan A adalah 8P tambah 3 meter dan untuk bangunan B adalah 11Q tolak 7. So, apa yang kita buat? Kita darabkan nombor ke dalam setiap sebutan di dalam ungkapan tersebut. So, 8 darab 4, 32P tambah 12. Di sebelah sini bagaikan positif 7. So, positif 7 darabkan ke dalam setiap sebutan dalam ungkapan. So, tambah 77Q, positif negatif. So, tolak 49. Kita susun semula supaya ada sebutan serupa ataupun sebutan tak serupa. So, 32P tambah 77Q. Ada nombor 12, positif 12 dan di akhirnya negatif 49. P dan Q sebutan tidak serupa, jadi kita tak boleh tambahkan, biarkan sebagai 32P tambah 77Q. Untuk bahagian nombor, positif 12 tolak 49. So, positif bagaikan bayar balik 12,
hutang 49 dan kita akan mendapat hutang lagi 37. Maka jawapan akhir adalah jumlah tinggi ialah 32P tambah 77Q tolak 37 dan dalam unit meter. So, ini adalah jawapan akhir untuk soalan 1. Pada muka surat yang sama, sekarang kita lihat pula soalan 2. So, rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat. Bahagian belorek yang berbentuk segi empat sama dan segitiga akan ditanam dengan pokok buah-buahan dan selebihnya dijadikan padang permainan. Cari luas dalam sebutan P dan Q padang permainan. So, kita nak carikan luas dalam sebutan P dan Q bagi padang permainan. Di sini adalah sebuah segi empat tepat, bahagian segitiga dan segi empat sama digunakan untuk menanam pokok buah-buahan. Maka yang selebihnya yang berwarna kuning ini akan digunakan sebagai padang permainan. Jadi apa yang kita buat adalah so untuk mendapatkan luas padang permainan, kita akan menggunakan luas keseluruhan segi empat tersebut, iaitu luas tanah tersebut, tolakkan dengan luas segitiga dan juga luas segi empat sama tersebut. Apabila keseluruhan saya keluarkan segitiga dan segi empat sama, maka yang tinggal adalah kawasan yang digunakan sebagai padang permainan. Jadi untuk mengetahui luas tanah, luasnya adalah panjang darab lebar. Jadi 12P tambah 3 panjang darabkan dengan lebar 7Q tolak 2. Kemudian luas segitiga. Luas segitiga ialah setengah darab tapak 2P tolak 3 darab tinggi. Tinggi adalah 7Q tolak 2. Untuk segi empat sama pula panjang darab lebar. So, kalau panjangnya adalah P tambah 2, maka lebarnya pun sama P tambah 2. Jadi kita akan kembangkan satu persatu, barulah kita tolakkan. Jalan kerja bahagian ini mungkin sedikit mengelirukan, tapi saya tunjukkan satu persatu. So, lihatkan pada yang pertama ini. So, 12P tambah 3 darab dengan 7Q tolak 2. Di ungkapan yang pertama terdapat dua sebutan. Kalau diberi contoh di sebelah sini, 2/5X tambah 3. Kalau begini kita tahu nombor 2 di luar ini kita darabkan ke dalam setiap satu sebutan dalam ungkapan. Tapi sekarang terdapat dua sebutan dalam ungkapan yang pertama ini. Masih lagi kaedah yang sama, kita darabkan ke dalam satu persatu. So, sebutan yang pertama 12P kita darabkan ke dalam setiap sebutan. So, 12P darab 7Q 84 PQ. 12P darab negatif 2 negatif 24 P. Kemudian positif 3 ini. Positif 3 ini juga darabkan ke dalam setiap satu sebutan dalam ungkapan yang kedua ini.
jadi positif 3 darab positif 7Q, positif 21Q. Positif 3 darab negatif 2, negatif 6. Okey, kita dah selesai untuk yang pertama. Kita lihat pula yang kedua ini. Yang kedua ini adalah tolak 1/2. So, negatif 1/2. Negatif 1/2. Bahagian ini kita akan buatkan sama seperti yang pertama tadi. So, 2P akan darabkan ke dalam setiap satu sebutan dalam ungkapan yang kedua ini. So, 2P darab 7Q, 14PQ. 2P darab negatif 2, negatif 4P. Sebutan yang kedua, negatif 3, kita darabkan ke dalam setiap sebutan. So, negatif 3 positif 7Q, negatif 21Q. Negatif 3, negatif 2, positif 6. Yang ketiga pula. Yang ketiga, so, P darabkan ke dalam Okey, saya telah tunjukkan bahagian yang akhir ini untuk menjimatkan masa. So, 2 darabkan ke dalam P dan 2 darabkan ke dalam 4. Jadi, sekarang kita nak bukakan lagi kurungan. Masih ada lagi kurungan. Jadi, di sini, yang bahagian depan telah pun saya salingkan semula. Bahagian ni, negatif setengah. Negatif setengah akan darabkan ke dalam setiap sebutan ini. Okey, kemudian yang ini, bahagian yang belakang ini adalah negatif, bagaikan negatif 1. So, negatif 1 ini akan darabkan ke dalam setiap sebutan juga. Jadi, barisan yang ini saya telah mendarabkan ke dalam setiap tu dan bukakan kurungan. Sekarang saya akan susunkan mengikut sebutan serupa, sebutan tak serupa. Jadi, saya telah susunkan mengikut sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Jalan ini adalah mungkin panjang sedikit, jalan kerja ini adalah lebih panjang sedikit. So, saya harap pelajar boleh pause video ini supaya dapat meneliti bagaimana untuk mendarabkan ke dalam setiap sebutan dan juga menyusun mengikut sebutan serupa, sebutan tak serupa. Jadi, bila kita dah bahagikan ataupun kita telah pun susun mengikut sebutan serupa, jadi bolehlah kita tambah ataupun tolakkan sebutan serupa tersebut. So, di sini saya menggunakan warna yang berlainan untuk menunjukkan gabungan sebutan serupa untuk membezakan sebutan serupa dengan sebutan yang lain. So, di sini terdapat ada 5 sebutan. Okey, 5 sebutan yang berlainan. Jadi, jawapan akhir di sini apabila saya telah selesaikan mengikut sebutan serupa, sebutan tidak serupa, ini adalah jawapan akhirnya. Untuk soalan ini sebenarnya mempunyai gabungan persamaan linear ungkapan untuk tingkatan 2. Untuk bahagian yang saya highlightkan dalam sini, pelajar boleh merujuk kepada matematik tingkatan 2, bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra dan lebih kepada subtajuk 2.1 iaitu kembangan. Tapi pelajar tidak perlu takut kerana bahagian ini akan kita lihat semula dalam tingkatan 2.